Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wa istanna bi sunnati ila yaumiddin, amma ba'd. Qala ta'ala, qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Muslimin dan muslimat, hadirat yang dirahmati Allah, kita menyambung tafsiran bagi surah Al-An'am ayat 92. Surah Al-An'am ayat 92. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق wa kuntum an ayatihi tastakbirun wa laqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah wa taraktum ma khawwalnakum wara'a zuhurikum wa ma nara ma'akum syufa'akum alladhina za'amtum annahum fiikum syuraka' laqad taqatta'a bainakum wa dhalla ankum ma kuntum taz'umun. Sadaqallahul azim. Maksudnya, dan inilah dia kitab yang kami turunkan yang mengandungi keberkatan-keberkatan, lagi mengesahkan kebenaran kitab suci yang diturunkan sebelumnya, dan supaya engkau wahai Muhammad memberi peringatan kepada penduduk Ummul Qura, iaitu Makkah, serta orang-orang yang tinggal di kelilingnya, dan orang-orang yang beriman kepada hari akhirat. Mereka beriman kepada Al-Quran dan mereka tetap mengerjakan dan memelihara salatnya. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mereka reka perkara yang dusta terhadap Allah, atau orang yang berkata telah diberi wahyu kepadaku padahal tidak diberikan sesuatu wahyu pun kepadanya, dan juga orang yang berkata aku akan menurunkan seperti apa yang diturunkan oleh Allah. Dan sungguh sekiranya engkau melihat ketika orang-orang zalim itu dalam penderitaan kematian, sedang para malaikat pula menghulurkan tangan mereka sambil berkata, keluarkanlah nyawa kamu daripada jasad kamu sendiri. Pada hari ini kamu dibalas dengan azab seksa yang menghina, disebabkan apa yang telah kamu katakan terhadap Allah dengan tidak benar, dan kamu pula sombong takabur akan ayat-ayat keterangannya. Dan demi sesungguhnya kamu tetap datang kepada kami pada hari kiamat dengan bersendirian, sebagaimana kami jadikan kamu pada mulanya,
dan kamu tinggalkan di belakang kamu apa yang telah kami kurniakan kepada kamu, dan kami tidak melihat bersama kamu penolong-penolong yang kamu anggap dulunya, dan sifatkan bahawa mereka adalah sekutu-sekutu Allah. Demi sesungguhnya telah putuslah perhubungan antara kamu dengan mereka, dan hilang lenyaplah daripada kamu apa yang dulu kamu anggap dan sifatkan sebagai manfaat. Sadaqallahul azim. Ayat 92 hingga 94 surah Al-An'am. Muslimin dan muslimat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, dalam ayat-ayat sebelumnya yang kita baca pada minggu lepas, Allah Ta'ala menceritakan bagaimana kitab, kebijaksanaan, kenabian diberikan kepada para nabi di kalangan keturunan Banu Israel, keturunan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Tapi malangnya tidak semua yang mengikut ajaran para nabi itu, bahkan ramai yang menolak. Walaupun para nabi itu datang membawa hujah yang pelbagai dan langsung tidak mengambil upah atas dakwah yang mereka sampaikan. Dan Allah sebut mereka tidak menilai Allah sebenar-benar penilaian, tidak menghargai pemberian nikmat yang Allah Ta'ala bagi, nikmat dalam bentuk kitab dan juga pengajaran Allah Subhanahu wa taala. Mereka jadikan kitab-kitab Allah hanya kertas-kertas yang mereka guna sebahagiannya dan mereka sembunyikan sebahagiannya. Lalu dalam ayat seterusnya, ayat 92, Allah Ta'ala bercerita pula tentang Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjelaskan satu lagi nikmat Allah Ta'ala bagi kepada keturunan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, iaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diberikan kitab Allah Ta'ala, yang kitab itu bukan hanya untuk umat yang sebangsa dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi untuk seluruh umat manusia. Ketahuilah wahai saudara, kitab Al-Quran itu diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia diberkati dengan pelbagai ilmu pengetahuan yang berfaedah dan bermanfaat buat manusia. Isi kandungannya juga mengesahkan kebenaran kitab-kitab yang diturunkan kepada Nabi terdahulu. Demikianlah difahami daripada firman-Nya dalam ayat 92 surah Al-An'am, wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun musaddiqul ladzi baina yadayhi. Maksudnya adalah di kitab Al-Quran yang kami turunkannya, yang mengandungi berkat-berkat, lagi mengesahkan kebenaran kitab suci yang dihadapannya. Allah Ta'ala menyebut hadza, ini dia, merujuk kepada Al-Quran yang Allah turunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang juga nanti dicatatkan dalam kertas. Ayat sebelumnya Allah Ta'ala sebut mereka jadikan kitab-kitab Allah qaratisa, kertas saja. Ini satu kertas. Allah turunkan Quran, dicatat, ditulis di atas lembaran kertas, dipanggil Quran. Kata Allah, hadza kitab, ini dia satu lagi kitab. Anzalnahu, yang kami turunkan ia. Dalam Al-Quran, bila kita baca cerita kisah turunnya Quran, Allah guna dua perkataan, kata kerja. Satu, Allah guna perkataan anzala. Kedua, Allah guna perkataan nazzala. Ini satu ilmu yang patut kita ambil. Anzala dengan nazzala, ini ilmu untuk mereka yang belajar bahasa Arab, dan juga supaya kita belajar sikit bahasa Arab. Anzala dengan nazala, dua-dua asal perkataan nazala makna turun. Kalau anzala dengan nazala makna menurunkan. Ada dua dipanggil wazan, pola dia. Wazan af'ala dengan wazan fa'ala. Dalam bahasa Melayu kita terjemah sama saja, menurunkan. Tetapi dari sudut bahasa Arab, pada ilmu maknanya ada perbezaan makna. Setiap perbezaan kata dalam bahasa Arab, perbezaan pola kata, ada beza makna. Kalau anzala maknanya turun sekaligus. Kalau nazala turun berperingkat-peringkat, banyak kali.
Selalu perkataan bila ada fa'ala, ada sabdu tengah-tengah, ain itu ada sabdu tasydid, menunjukkan banyak kali. Anzala sekali turun, nazala banyak kali turun. Beza macam mana? Al-Quran Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dua peringkat. Peringkat pertama Allah turunkan sekaligus daripada Lauhul Mahfuz, turun sekaligus ke langit dunia. Sebelum kedatangan Nabi kita sebagai Nabi, Allah turunkan sekaligus. Bila sekaligus? Pada malam yang disebut Lailatul Qadri. Ini yang kita sebut selalu, inna anzalnahu, kami turunkan ia. Kalimat anzala, kami turunkan ia, mana turunkan sekaligus. Inna anzalnahu, kami turunkan ia Al-Quran sekaligus. Inna anzalnahu fi lailatul qadar, kami turunkan ia pada malam Al-Qadar. Sesuai dengan Quran disebut turun pada bulan Ramadan, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan yang unzila, sama juga berasal daripada pola anzala. Bulan Ramadan kami turunkan ia Quran sekaligus. Ini yang dikatakan Quran turun sekaligus. Bulan Ramadan malam Al-Qadar. Bila? Sebelum Nabi kita Muhammad dilantik oleh Allah menjadi Nabi. Al-Quran telah ada, qadim sifatnya. Kita belajar ilmu akidah, kita bahas tentang Al-Quran, kita kata Al-Quran qadim, dengan maksud Al-Quran telah sedia ada. Sebelum ada Nabi kita Muhammad, sebelum adanya manusia, sebelum adanya Adam, telah ada qadim. Kalam Allah qadim, telah ada. Cuma sampai masa Allah turunkan dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia sekaligus. Kemudian sampai masa Allah lantik Nabi kita Muhammad menjadi Nabi, maka Allah arahkan malaikat Jibril alaihissalam ambil ayat mula-mulanya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allam bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Bawa turun kat Nabi, rasmilah Nabi menjadi Nabi. Tak lama kemudian turun pula ayat yang lain pula, sikit turun kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhal muddatsir, wahai orang yang berselimut, kum fa'anzir, bangkit dan bagi amaran. Turun pula ayat itu, rasmilah Nabi sebagai Rasul. Nabi menyampaikan. Dan kemudian turun lagi ayat itu, ayat ini, sampailah sempurna ayat Quran turun kat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan turun ayat paling akhir sekali, wattaqu yauman turja'una fihi ila Allah, bertakwalah kamu kepada Allah Taala, bertakwalah kamu kepada satu hari kamu akan dikembalikan kepada Allah. Kalau ikut aturan Musa yang kita ada, ayat awal turun Iqra, kat mana dekat surah ke akhir-akhir juzuk 30. Ayat paling akhir pula turun duduk di mana? Ni dalam surah Al-Baqarah, juzuk yang awal. Maknanya ayat Quran turun pada kita bukan ikut aturan kita baca, dia turun ikut kehendak Allah Taala. Kemudian Nabi akan maklum kepada para sahabat ayat ni duduk mana, ni surah mana, ni duduk kat mana, hingga akhir lengkaplah apa kita baca hari ni, bermula dengan surah Al-Fatihah, berakhir dengan surah An-Nas, suti Quran. Bila dah turun semua, dicatat, ditulis, dibukukan, dipanggil mushaf. Jadi hak turun kat Nabi itu secara berperingkat-peringkat dipanggil nazzala, bukan lagi anzala. Jadi itu dia cerita sejarah turun Quran. Maka apa yang Allah rujuk tadi, ni haza kitab, ni dia satu kitab
anzalnahu, kami turun debok sutir Quran tu kepada Muhammad, nanti akan turun secara peringkat-peringkat. Mubarakun, sifat kitab yang kami turunkan ini. Sebelum tu kalau kita bahas perkataan kitab, kitab ni asal maknanya apa dia? Kitab ni asal maknanya himpunan. Dia asal makna ikat. Bila mana huruf dicampur dengan huruf, akhir jadi perkataan, perkataan digabung dengan perkataan menjadi ayat, ayat gabung dengan ayat jadi frasa yang panjang, jadi perenggan bahasa Melayu kita, akhirnya tertulis jadi satu kitab. Jadi asal mana kitab, mana dom, dia himpun, dia gabung, dia jaling. Sebab itulah orang Arab dia panggil barisan tentera, dia panggil kataib, katibah, asal dalam katabah juga. Sebab orang dulu bila berperang, dia susung tentera ni berjujuk panjang, bersambung-sambung, ni katibah. Ya, asal makna kitab ni satu benda yang dihimpun, yang disusun. Demikianlah kalam Allah disusun, diatur dalam satu mushaf, maka dipanggil kitab. Kitab juga dalam bahasa Arab maknanya perintah. Kalau kita ambil ayat-ayat berkaitan kefarduan, ayat-ayat berkaitan puasa, menceritakan tentang kitab, tentang perintah Allah. Kutiba alaikumusiyam, dicatatkan atas kamu puasa. Makna kutiba, catat, tulis, makna diwajibkan atas kamu puasa. Kitab ini apa sifat dia? Mubarakun, kata Allah. Sifatnya mubarak, diberi keberkatan. Banyak orang kita bila guna bahasa Arab, dia nak ucap tahniah, dia kata mabruk. Ini kalimah yang salah. Bagi orang belajar bahasa Arab, kita kata ini minal akhta'i syai'ah, antara kesilapan-kesilapan yang tersebar luas dalam penggunaan bahasa. Yang betul mubarak, bukan mabruk. Mubarak, Al-Quran pun guna kata mubarak, hadis guna kata mubarak. Kalau orang yang berkahwin kita ucap tanah, kata barakallahu fikuma, baraka yubariku, maknanya moga Allah berkati orang yang diberkati dengan mubarak. Jadi saya pun nak bagi maklumat kepada rakan-rakan yang belajar bahasa Arab, nak ucap tahniah pada orang dan guna kata mabruk, guna kata mubarak. Amal mubarak yang diberkati. Berkat di mana apa? Berkat maknanya ziyadatul khair wa kasratuh, banyaknya kebaikan, bertambahnya kebaikan dan banyaknya kebaikan. Satu benda yang ada kebaikan dan banyak pula kebaikannya dipanggil mubarak, suatu yang diberkati, dipanggil barakah. Oleh kerana Al-Quran begitu banyak maklumat-maklumat yang baik untuk manusia, mengajar akidah keyakinan manusia, mengajar syariat amalan fiqh manusia, mengajar akhlak manusia, mengajar cara menguruskan manusia, mengajar cara menguruskan dunia, maklumat tentang alam kita, cakrawala kita, tentang langit-langit, bulan, bintang, bumi, planet-planet, maklumat tentang bumi, gunung, ganang, bukit, bukau, sungai dan apa dalam bumi. Semua maklumat Allah cerita dalam Quran. Sangat banyak maklumat, sangat banyak ilmu. Maka Allah sifatkan Quran yang sangat banyak kebaikan. Maklumat itu Allah sifatkan dengan mubarak, sesuatu yang diberkati. Sebab itulah kita diajar berdoa berkat. Orang nak kahwin, kita doa berkat kat dia. Saya dah bacakan tadi, barakallahu fikuma wa baraka alaikuma, moga Allah berkati pada kamu berdua dan Allah berkati atas kamu berdua. Selalu bila doa mubarak boleh guna perkataan fi dengan ala. Fi makna pada, ala makna atas. Barakallahu fikuma, moga Allah berkati pada diri kamu berdua, semua sekali. Wa baraka alaikuma, Allah berkati atas kamu berdua. Barakah turun langit atas diri mereka. Tu istilah-istilah yang digunakan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan doa barakah. Hadis yang lemah,
yang selalu kita baca bila makan, doa. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Itu hadis doa yang masyhur kita baca, walaupun lemah dari sudut sanad dia. Kalimah barakah juga, barik. Berarti barakah itu suatu benda yang dituntut dengan maksud benda yang ada kebaikan yang banyak, dan bukan setakat banyak, dia panjang. Maka kita diajar mendoakan kebaikan, mendoakan barakah pada semua benda, dan tidak diajar untuk kita mencela atau doa laknat pada semua benda yang kita tidak puas hati. Doa barakah untuk dia. Doa barakah untuk binatang-binatang, hingga ada Nabi tegur sahabat yang doa laknat pada binatang. Maka kitab Allah ini sifatnya mubarak, diberkati oleh Allah Ta'ala sebab bagi manfaat kepada manusia. Musaddiqul ladzi baina yadai. Sifat kedua yang ada pada kitab ini ialah musaddiq, dia mengesahkan. Saddaqa yusaddiqu. Sadaqah makna benar, saddaqa membenarkan atau mengesahkan. Orang Arab kalau ada kertas yang kita nak sahkan, nak cop, panggil musaddiq, tasdik. Tasdik mana? Pengesahan. Pengesahan macam mana? Datang kitab Al-Quran mengesahkan bahawa maklumat yang ada dalam Taurat, dalam Injil, dalam Zabur datang daripada Allah. Ada maklumat yang salah, mana yang bercanggah dengan Quran cerita, Injil, Taurat, Zabur kata lain, hak tu bukan daripada Allah. Itu campur tangan manusia pada Injil, pada Zabur, pada Taurat. Sebab itulah disebut bahawa kitab-kitab yang lama itu diselewengkan. Mereka pergi tokok, mereka pergi tambah. Datang Quran mengesahkan maklumat yang tepat begini, yang benar begini, yang betul begini, yang sahih begini. Cerita manusia zaman silam masyhur di kalangan manusia, dicerita dalam Taurat, Injil, Zabur. Datang Quran cerita benda sama tapi dengan cara yang lebih tepat, yang lebih betul. Cerita Nabi Allah Nuh alaihissalam, cerita Adam alaihissalam, cerita Maryam alaihissalam. Cerita yang betul. Tentang Maryam diceritakan dengan cara yang salah dalam Injil. Tentang Isa diceritakan dengan cara yang salah dalam kitab Injil, sebab dia dicatat dan dikarang kemudian ditokok tambah. Datang Quran mengesahkan maklumat yang sebenar dan beri maklumat yang betul dan tepat pada manusia. Musaddiqul ladzi baina yadai, membenarkan apa yang dah ada di hadapan kamu, Taurat, Injil, Zabur. Ketahuilah wahai saudara, kitab Al-Quran juga diturunkan dengan tujuan memberi amaran dan peringatan kepada orang Arab di kalangan penduduk Mekah dan juga masyarakat manusia bukan Arab yang ada di sekeliling bangsa Arab tentang azab neraka bagi mereka yang melanggar hukum hakam. Demikianlah difahami firman-Nya dalam ayat seterusnya, walitunzira ummal qura wa man haulaha, bermaksud dan supaya engkau bagi amaran kepada penduduk ummal qura dan juga orang-orang di sekelilingnya. Tadi Allah sebut dua sifat yang ada pada kitab. Dalam ayat yang sama Allah cerita pula apa tujuan kitab mari. Adakah saja untuk dibaca? Tak. Quran turun ada tujuan. Allah kata litunzira, lam tu lam litangi dia panggil. Lam menunjukkan sebab. Li makna bertujuan dengan sebab. Sebab apa? Tujuan apa? Tunzira, kamu wahai Muhammad bagi amaran Ummul Qura kepada orang-orang Mekah. Kalimah unzira selalu Allah ulang. Allah turunkan ayat kepada Nabi kita Muhammad, wa anzir ashiratakal aqrabin. Bagi amaran, kalimah anzara juga. Bagi amaran oleh kamu wahai Muhammad kepada kaum kerabat kamu yang dekat. Bila Allah telah bercerita tentang manusia yang belajar ilmu Allah, juga Allah guna kalimat yang sama bagi amaran. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah
alangkah baik kalau keluar dari setiap satu kumpulan, keluar satu taifah, satu kumpulan kecil. Untuk apa dia keluar? Liyatafaqahu fid din, untuk mereka ini tafaqquh, mendalami perkara agama. Waliyunziru qaumahum, dan untuk mereka bagi amaran. Allah guna kalimat anzara juga, bagi amaran. Iza raja'u ilaihim, dikala mereka pulang kepada mereka. Ayat ini cerita tentang arahan Allah Ta'ala kena ada satu kelompok yang keluar pergi belajar. Belajar dengan siapa? Dengan Nabi. Ada dua cara ulama bahas ayat ini. Satu, kata ulama, ayat ni cerita orang keluar pergi belajar. Keluar pergi belajar, balik kampung dia, bagi amal pada kampung dia. Tafsiran yang paling masyhur, cerita sahabat Nabi pergi perang. Allah kata keluar pergi perang belaka. Sebab keluar pergi perang ni, ada kala Nabi keluar sekali, ada kala Nabi tak keluar, Nabi duduk kat Madinah saja. Maka jangan keluar belaka. Kena ada sebagai keluar juga dari rumah dia, keluar pergi mengaji dengan Nabi. Itu kata Allah, falawla nafara, alangkah ada satu golongan nafara, keluar dari rumah dia pergi belajar. Belajar dengan siapa? Dengan Nabi. Lepas dia liyatafaqut, lam li ta'li, untuk dia pergi belajar mendalami agama. Kemudian waliyunziru, dan untuk, ada huruf lam lagi memberi makna tujuan, untuk dia bagi amaran pada kaum mereka. Kaum mana? Kaum yang pergi perang tu. Iza raja'u ilaihi, bila orang pergi perang tu balik kampung dia, orang hak pergi belajar dengan Nabi boleh cerita bagi amaran pada orang hak tak pergi dengar Nabi ngajar apa maklumat hak Nabi ajar. Konsepnya sama, konsep bagi inzar. Maka kitab Allah Ta'ala yang Allah turun kat Nabi, tujuannya supaya Nabi boleh bagi inzar, bagi amaran. Amaran ni apa dia? Amaran ni benda-benda yang bahaya pada manusia. Al-Quran mengandungi cerita amaran. Amaran neraka Allah, amaran seksa Allah, amaran kalau buat begini kena macam mana, amaran kalau buat begini di akhirat macam mana, amaran tentang alam akhirat, alam kematian, alam mahsyar nanti macam mana. Tu amaran. Ada pula bukan amaran, berita gembira. Lawan pada amaran, berita gembira, busyra. Dalam istilah Quran disebut perkataan basyirun wa nazir. Basyiran wa nazira. Kitab Quran konsepnya basyir, beri berita gembira, keduanya nazir, bagi amaran. Berita gembira apa? Tentang syurga Allah. Yang buat baik boleh apa, yang buat elok apa dia dapat. Nazira, bagi amaran. Mu buat jahat mu kena macam mana? Itu basyir wa nazir. Maka Allah cerita ayat ini, salah satu tujuan Quran turun nak bagi amaran. Amaran pada siapa? Ummul Qura, kepada Ummul Qura. Mana ibu, Al-Qura kampung. Ibu pada kampung, makna ibu pada kampung merujuk pada Makkah. Makkah dia panggil Ummul Qura. Kenapa? Al-Qura jamak pada qaryah. Orang kampung kita guna kata qaryah juga. Qaryah ni kampung lah. Apa asal mana qaryah? Qaryah ni tempat berkumpul air. Qaryah, qaral ma' ni air. Qara ni kita ambil air. Bila air dia berkumpul berladung satu tempat, dipanggil qaryah. Orang dulu berhimpun ramai-ramai sebab tempat tu ada air. Dia berhimpun lah. Kalau kita di negeri Terengganu ada sungai ni, dulu penempatan yang banyak penempatan tepi sungai lah, sebab ada sungai. Kalau kita baca kitab-kitab karangan ulama-ulama Terengganu, cerita tentang sepanjang sungai Terengganu orang duduk dulu. Tempat lain tak ada. Sebab apa orang duduk? Sebab tepi sungai ada air. Jadi kampung. Tempat ni cotek, tempat ni cotek, tempat ni cotek. Sampai tak cukup Jumaat nak buat. Duduk tepi sungai belakang. Jadi orang Arab pun sama. Dia nak akan berhimpun tempat yang ada air. Bila berhimpun tempat ada air, namanya qaryah, jamaknya qura. Mana ibu atau induk.
induk pada sesuatu. Digelar Makkah Ummul Qura sebab Makkah adalah pusat pada dunia. Banyak kajian yang dibuat menggambarkan Makkah Al-Mukarramah tempat pusat bagi dunia, pemisahan antara bumi, tempat pemisah bumi. Maka Ummul Qura, dan juga Ummul Qura maksud tempat orang duk mari. Makkah tempat orang duk mari. Pada zaman Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, Allah hantar Ibrahim mari ke Makkah Al-Mukarramah, tinggalkan Hajar dengan anaknya bernama Ismail. Datang pula orang daripada Yaman, bangsa Jurhum, menitah lalu tengok adanya Hajar, ada Ismail, ada pula air yang keluar yang dipanggil Zam-Zam. Maka akhir berladung air, maka buat kampung, maka namanya Makkah. Dan Makkah berwujud ke? Tak. Makkah dah wujud sebelum Nabi kita Muhammad, sebelum Nabi Allah Ibrahim datang lagi. Bila Ibrahim datang, Allah perintahkan Ibrahim untuk membina kembali tapak Kaabah. Maknanya asal Makkah setelah ada Kaabah. Kaabah ni bila? Kaabah di awal kejadian manusia, zaman Adam alaihissalam. Ulama khilaf, Kaabah ni bina zaman Adam ke bina zaman para malaikat sudah Adam? Itu khilaf ulama. Tak telah diguna perkataan bila cerita tentang Kaabah, inna awwala baitin wudi'a lin-nas, rumah yang awal dibina untuk manusia. Manapun rumah yang awal dengan maksud dua, sama ada maknanya rumah yang dibina untuk manusia secara mutlaknya, rumah pertama dibina, bangunan pertama dibina untuk rumah Mekah, Kaabah. Antara maksud rumah yang dibina untuk tempat ibadah yang pertama, apa dia? Kaabah. Di mana? Makkah. Maka Makkahlah tempat kehidupan manusia yang awal. Zaman Adam alaihissalam terbinanya Kaabah. Kemudian Kaabah runtuh di zaman Nabi Allah Nuh alaihissalam, hilang sampai zaman Nabi Allah Ibrahim. Allah suruh bina balik tapak Kaabah. Wa iz yarfa'u Ibrahimul qawaida. Ingatlah kisah Ibrahim meninggikan balik tapak Kaabah. Wa Ismailu, dan juga bersama dia Ismail yang bina tapak. Berarti Kaabah dah ada. Di mana? Makkah. Maka Makkah Ummul Qura, tempat berhimpun kampung-kampung dan punca pada segala kampung. Dan sampai ke hari ini manusia datang ke Makkah tidak ada henti. Bila Ibrahim doa lepas bina Kaabah, waj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim, ya Allah jadikan hati-hati manusia jatuh cenderung melayang pada tempat ni, pada orang-orang di sini. Maka sampai ke hari ini manusia akan terpanggil untuk di Mekah. Buka je sempadan nak pergi Mekah selalu. Cuma ada peraturan baru pula tak benar bagi Mekah kerana kebimbangan Omicron, virus Omicron. Itu pun sedang dibincangkan sekarang. Mana tempat berhimpun manusia. Maka Allah gambarkan Makkah tempat berhimpun manusia, tempat berhimpun kampung-kampung, ibu dan induk pada kampung-kampung. Dari situlah berkembangnya Al-Quran. Kita Allah Subhanahu wa taala, tujuan kamu wahai Muhammad, bahawa kita ini nak bagi amaran pada Ummul Qura, Mekah ni. Dan Mekah bukan orang. Kenapa tak guna perkataan orang? Litung zira syu'ub ahli Makkah Ummul Qura, nak bagi amaran penduduk bangsa-bangsa di Ummul Qura. Ataupun litunzira ahla Ummul Qura, bagi amaran pada penduduk Ummul Qura. Dalam kaedah balaghah disebut nama tempat bermaksud orangnya. Bagi amaran pada penduduk, bagi amaran pada Makkah, mana bagi amaran pada orang-orang Mekah. Kerana Mekah bukan makhluk manusia, manusianya orangnya. Jadi makna bagi amaran pada Mekah, bagi amaran pada penduduk Mekah. Tak kira hak mari duduk situ ke, yang mari mendatang bertamu ke, yang penting Ummul Qura. Wa man haulaha, dan bagi amaran pada orang sekelilingnya. Dari mana? Keliling Mekah lah, seluruh dunia lah. Mekah kelilingnya Jaziratul Arab, Semenanjung Arab.
kelilingnya lagi, yang kanannya Iran, India, kirinya Afrika, kiri Afrika lagi pula, mari pula Kepulauan Amerika, yang lepas pada India mari pula kawasan kita Asia Tenggara, pergi sampai ke Korea, sampai China, Korea, sampai ke Jepun akhir sekali. Semua ni keliling. Maka inilah ayat yang menggambarkan bahawa kitab Allah Ta'ala yang namanya Quran bukan hanya turun pada orang Mekah, yang orang Mekah itu adalah orang Arab. Tidak, turun juga pada orang sekitarnya, semua sekali. Berarti itulah dia pengajaran Nabi kita Muhammad untuk semua umat manusia. Kerana itu kata Nabi SAW hadis, "U'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun minal anbiya'i qabli." Aku diberikan 5 perkara yang tak diberikan kepada para nabi sebelum aku. Tak ada. Apa dia 5 itu? Nusirtu birru'bi masirata syahrin. Aku diberi pertolongan oleh Allah. Orang takut pada aku dalam jarak satu bulan perjalanan. Gerun. Dengar Nabi nak serang, gerun. Gerun jauh mana? Gerun tu, jarak gerun tu 1 bulan perjalanan. 1 bulan perjalanan ke mana ni? Sebulan perjalanan Baitul Maqdis lah. Makkah Al-Mukarramah nak sampai Baitul Maqdis sebulan perjalanan. Mana jarak sampai negara Rom. Orang Rom dengar tentang Nabi tu dah gerun dah. Tak jumpa muka lagi. Itu gambaran Allah bagi pada Nabi kita Muhammad. Satu kelebihan yang Allah tak bagi pada nabi-nabi yang lain. Waju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Dan dijadikan untuk aku bumi ini menjadi tempat sujud, dan dia suci lagi menyucikan. Umat dahulu kalian nak buat ibadat, dia nak salat, kena ada tempat ibadat dia. Umat Muhammad di mana sahaja dia boleh salat. Fa ainama adrakathu salah fasallu, adrakathu musallah fasallu. Di mana sampai kena kat dia waktu salat, dia kena salat. Duduklah kat mana pun, tak perlu sejadah pun. Pakai pasir. Pasir itu suci, tanah itu suci, lagi menyucikan. Menyucikan macam mana? Boleh digunakan untuk tayamum, menyucikan. 2. Wa ayyuma rajulin min ummati adrakatu salatu falyusalli. Di mana-mana orang kalangan umatku yang bertemu waktu salat, dia salat kat situ. Kemudian yang ketiga Nabi kata, wa uhillat liyal ghanaimu, dihalalkan untuk aku harta rampasan perang. Para nabi sebelum Nabi kita Muhammad, bila berlaku perang, harta rampasan perang ni datang satu halilintar peti panah dia, maka dia akan hangus, tak dibenar ambil. Panjang, banyak cerita tentang Banu Israel macam tu. Tapi Nabi kita Muhammad, mana-mana harta yang dapat diperoleh kerana perang, harta ni halal, boleh ambil kalangan orang yang pergi perang, dipanggil harta rampasan perang. Wa kana an-nabiyyu yub'atsu ila qaumihi khassah wa bu'istu ila an-nasi kaffah. Nabi sebelum aku dibangkitkan, dihantar pada kaum dia saja. Nabi Nuh pada orang dia saja. Nabi Lut pada kaum Lut dia saja, kaum Sodom. Nabi-nabi hantar pada kaum dia. Tapi aku, kata Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia hantar pada semua umat manusia, bangsa apa pun, bangsa Melayu ke, Cina ke, India ke, semua bangsa apa, semua adalah umat pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kelima, wa u'titu syafa'ata, aku diberikan syafaat, recommendation pada hari kiamat. Ini cerita panjang. Di hari akhirat Allah Ta'ala, ketika manusia dihimpun di padang mahsyar menunggu hisab, manusia tak tahan, jumpa dengan Nabi Adam, minta supaya dia doa pada Allah segerakan hisab. Kata Adam, aku tak boleh, aku pernah buat salah. Pergi jumpa Nuh, Nuh kata aku pun tak boleh, aku buat salah juga, doa pada umat aku biar hancur belaka. Jumpa Nabi tu, jumpa Nabi ni. Akhir sekali jumpa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi pun doa untuk segera hisab, maka bermula hisab. Itu dengan syafaat, syafaat kubra dia panggil, milik Nabi kita Muhammad, disebut dalam hadis sahih Bukhari Muslim. Itu kelebihan Allah bagi Nabi kita Muhammad, syafaat. Termasuk syafaat untuk masukkan ke syurga tanpa hisab. Umat Muhammad dengan syafaat Nabi, ada yang boleh masuk syurga tanpa hisab. Bila Nabi kata
akan ada umat aku ke syurga tanpa hisab. Bangkit seorang sahabat Nabi namanya Ukasyah. Ya Rasulullah, doakan saya salah seorang kat situ. Berdoa kat dia apa? Dan orang kedua pula, ya Rasulullah, aku nak macam tu juga doa untuk aku. Nabi kata, sabaqaka Ukasyah. Ukasyah minta dulu, mu terlambat. Nak kabar bab kebajikan jangan lambat, kena cepat. Bab akhirat kena cepat. Itu syafaat Allah bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah wahai saudara, orang yang beriman dengan hari akhirat pasti beriman dengan Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antara ciri amalan mereka ialah sentiasa menjaga ibadat salat. Demikianlah difahami firman-Nya, wallazina yu'minuna bil akhirati yu'minuna bih wa hum ala salatihim yuhafizun. Dan orang-orang yang beriman kepada hari akhirat, mereka beriman dengannya, itu dengan Al-Quran, dan mereka atas ibadat salat mereka sentiasa mereka pelihara. Kitab Quran yang Allah turun tadi, siapa yang boleh percaya? Yang boleh percaya kata Allah, allazina yu'minuna bil akhirah. Orang yang beriman ada hari akhirat, ada hari kemudian, yang ni yu'minuna bih, boleh beriman dengan dia. Yang boleh beriman ada kitab Allah nama Quran hanya orang yang yakin ada hari akhirat. Kalau tak yakin ada hari akhirat, dia tak yakin ada hari pembalasan, dia kata hidup kita ni hidup ni je lah, habis-habislah. In hiya illa hayatuna dunya. Inilah kehidupan kita dunia, di dunia ini. Namutu wa nahya, kami mati, kami hidup. Habis setakat tu je lah. Itu kata-kata orang yang tak beriman dengan hari akhirat. Kalau tak beriman dengan hari akhirat, dia tak akan beriman dengan kitab pengajaran Allah. Tuhan mereka tak ada. Tapi yang ada keyakinan Tuhan tu ada. Bila yakin Tuhan tu ada, dia yakin ada hari pembalasan, yang ni boleh beriman dengan apa sahaja kitab yang turun kepada para nabi. Wahum ala salatihim yuhafizun. Dan mereka di atas segala ibadat salat mereka, mereka jaga. Dua sifat orang beriman dengan kitab Allah ni. Satu, akidahnya percaya. Kedua, kepercayaan dia tunjuk dengan amalan. Apa amalan dia? Amalan paling besar menggambarkan iman, salat. Dan ibadat salat ini Allah fardukan pada semua umat manusia. Cuma berbeza cara ibadat. Dalam hadis sahih Bukhari Muslim, cerita Nabi naik ke langit dalam peristiwa Mi'raj, bertemu dengan Allah Ta'ala, dan difardukan ibadat salat 50 waktu awalnya. Bila turun, Musa kata, umatmu tak layak wahai Muhammad, aku dah cuba pada umat aku dah, minta kurang dengan Tuhan. Dia naik minta kurang 5. Turun lagi, kata Musa, tak layak umatmu wahai Muhammad, minta lagi, naik lagi minta, hingga akhir tinggal 5. Kata Nabi Allah Muhammad, 5 ni aku malu dah nak jumpa Tuhan, nak minta lagi. Kalau minta mungkin Allah bagi lagi. Takdir Allah setakat tu 5. Tapi 5 itu Nabi kata pahalanya 50. Salat kita hak 5 waktu ni pahala macam 50 waktu. Dan hadis itu menunjukkan bahawa umat dahulu kala juga memang difardukan ibadat salat seperti mana kita difardukan ibadat salat, cuma berbeza pada waktu pelaksanaan. Kalau kita 5, ada waktu dia subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Umat dulu 50. Atau lagi mana? Wallahu ta'ala a'lam. Satu, beza pada masa. Kedua, beza pada cara. Kata setengah ulama, ada ibadat salat rokok saja. Ada ibadat salat dulu hanya sujud saja. Ibadat salat umat Muhammad, rokok pun ada, sujud pun ada, berdiri pun ada. Allah gambarkan allazina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Orang yang ingat Allah ketika berdiri, ketika duduk. Salat berdiri, duduk pun ada. Wa ala junubihim, ketika baring. Tak boleh salat berdiri, salat duduk. Tak boleh duduk, baring. Yang penting salat. Salli qa'ima, salat berdiri Nabi kata. Fa illam tastati, tak boleh berdiri, fa qa'ida, duduk Nabi kata. Tak boleh duduk, fa ala jambing, baring. Jambing ni rusuk.
Man duduk menuntang, duduk mengiring. Solat tak boleh mengiring pun, duduklah menuntang lagu mana pun. Akhir sekali hak tak boleh dengan isyarat mata. Ni penting belajar. Solat ni wajib selagi tak tutup mata mati. Tak boleh bergerak dah jasad ni. Ketika nazak tak boleh bergerak ni. Kaki tak boleh angkat, tangan tak boleh angkat. Akhir sekali hak tak boleh buat apa untuk salat ni, salat dengan gerak mata. Mulut tak sebut, dan hati Allahu Akbar sekali. Baca Fatihah dan hati. Mulut kenapa tak boleh dah. Allahu Akbar, kelip mata pula untuk rokok. Allahu Akbar, kelip mata pula untuk iktidal. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar, kelip mata pula untuk sujud. Kelip mata. Mata berkedip. Tak boleh berkedip mata. Hati bayangkan ibadat solat. Mana solat itu wajib sampai ke akhir. Bagi orang yang tak belajar, dia tak tahu. Dia kira tak boleh semayang dah. Kita tak kena ajar orang hak nazak, hak sakit nak mati. Khabar dia, salat ayah, salat mak. Dia tak boleh bangun dah. Telah ambil wudukkan untuk wudukkan diri dia. Wudukkan diri dia, bisik, mak, Zuhur masuk dah. Mungkin dia tak membalas apa kita cakap. Dia dengar dari telinga dia. Dia buat ibadat solat. Kalau tak reti, nak solat macam mana, wuduk pun tak boleh ambil, bangun tak boleh, berdiri pun tak boleh. Hak tak belajar. Ni terus maklum pada orang tua-tua. Ni ibadat solat. Selagi boleh solat, kena solat. Maka ibadat salat Allah fardukan pada semua umat. Bezanya orang yang beriman dengan hari akhirat, Allah sebut hum ala salatihim, mereka terhadap salat mereka yuhafizun, mereka jaga. Dalam Quran Allah guna ibarat yang banyak tentang salat. Ada ibarat muqim, aqimis salat, tegakkanlah oleh kamu akan ibadat salat. Ada pula Allah guna ibarat hafizu ala salawatihim, jaga ibadat salat. Hafizu ala salawati wassalatil wusta, jaga ibadat salat-salat, khususnya ibadat salat wusta. Yang ulama khilaf, asar ke salat apa wusta ni, asar ke subuh. Apa makna jaga? Maksud jaga boleh kita rujuk satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi ulas satu cerita, Nabi kata, ala ukhbirukum bi salatil munafiq, maka kamu aku kabarkan ibadat salat orang munafik. Yarkubu syamsa, dia perhatikan matahari, hatta idza sfarrat, hinggalah matahari itu berwarna kuning. Fakanat baina qarna syaitan, ia berada antara dua tanduk syaitan. Qama, dia bangkit berdiri. Fanaqara arba'an, dia mematu 4 kali. La yazkurullaha azza wa jalla fiha illa qalila, dia tak ingat Allah melainkan sikit. Hadis ini dia berlawanan dengan cerita jaga. Hadis ini menggambarkan kecuaian dalam ibadat salat. Cuai pada 3 keadaan. Satu, cuai pada masa. Kedua, cuai pada rukun-rukun dan syarat dia. Ketiga, cuai terhadap kewajipan khusyuk dalam salat. 3 benda. Nabi kata itu dia salat orang munafik. Dia perhati matahari hingga berwarna kuning. Ni cerita waktu asar. Asar dah masuk, dia tak salat. Dia gila, tengok matahari warna kuning, dia kalut. Kalau kita tengok jam dia pun kalut. Lah, pukul 7 dah. Maghrib pukul apa? 7 suku. Lambat lagi. 7:05 minit. Dah lagi. 7:10. Ada 5 minit lagi. Dah lagi. 7:11 dia pun kalut. Ambil wuduk. Kekalutan pada masa. Tak jaga masa satu. Nabi gambarkan bila matahari menguning, berada antara 2 tanduk syaitan. Ulama kata ni majas. Syaitan bila waktu nak maghrib, dia duduk hingga dilihat tanduknya berada, matahari berada antara 2 tanduk. Kerana manusia dahulu menyembah
Syaitan jadikan Tuhan dengan mengadap matahari. Matahari jadi Tuhan dia. Yang sebenarnya dia mengadap syaitan. Ini cerita majas. Bila warna kuning nak masuk maghrib, dia pun bangun, bangkit salat. Fanaqara arqama, dia bangkit berdiri. Fanaqara arban, dia mematuk 4 kali. Mana matuk apa? Mematuk rujuk pada ibadat salat. Rokok, tidak, sujud, budak tu sujud, mematuk. Mematuk mana? Dia buat cepat. Fatihah laju, rokok laju, tidak laju, sujud pun laju, sujud laju belakang. Bila laju tadi akan berlakulah tak cukup syarat sah, sekurang-kurang rukun menyebut subhanallah. Bila kita letakkan tangan ke lutut untuk sujud, sekurang-kurang qadar masa sujud di subhanallah, sekurang-kurang. Hak sunatnya lama ke, subhana rabbiyal a'la ke, azim ke, rukuk pada sujud sebut 3 kali pula. Sekurang-kurang dia ada tamakninah dengan qadar subhanallah. Duduk qadar subhanallah baru bangkit. Ni dia duduk letak tangan atas lutut, pah, bidah lalu naqara. Maka merisikokan ibadat salat tidak sah. Atau mungkin sah sempat qadarnya tapi laju lah. Ini gambaran naqara, menggambarkan kecuaian terhadap ibadat salat pada rukunnya, pada yang sunat-sunatnya. Kalau rukun pun hampir terlepas, yang sunat apatah lagi 2. Yang ketiga, dah kalau itu kadang salat nak kejar masa, kejar rukun, maka yang akan berlaku ialah dia tak boleh khusyuk. Dia hanya ingat Allah sikit, maka dia cuai terhadap tujuan sebenar ibadat salat. Apa tujuan sebenar ibadat salat? Nak ingat Allah. Seperti mana firman Allah Ta'ala, wa aqimis salata li zikri, dan tegakkanlah oleh kamu semua akan ibadat salat itu untuk ingat aku. Maka tujuan salat zikrullah, ingat Allah. Kalau dah salat mematuk macam tu, nak ingat Allah macam mana? Maka ini gambaran orang yang tak jaga ibadat salat. Wallahu ta'ala alam. Kita berhenti setakat ayat 92. Kita sambung lagi ayat 93 insya-Allah dalam kuliah akan datang. Saya nak ambil sikit lagi masa, berbaki 5 minit untuk tengok hadis Riyadhus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin. Kita masih lagi dalam bab birrul walidain wa silatul arham. Kita sampai pada hadis yang seterusnya, hadis 315. 316. Ketahuilah wahai saudara, manusia yang selayaknya dijadikan teman dan sahabat serta dampingan ialah ibu. Seterusnya diikuti oleh bapa. Demikianlah difahami daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana berikut. Wa anhu yani an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala
ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah man ahaqqun nasi bi husni sahabati qala ummuk qala summa man qala ummuk qala summa man qala ummuk qala summa man qala abuk. Muttafaqun alaih. Diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, seorang laki-laki datang bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak mendapat dampingan terbaik daripadaku? Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ibu kamu. Tanya dia lagi, kemudian siapa? Jawab, baginda ibu kamu. Dia bertanya lagi, kemudian siapa? Sabda baginda ibu kamu. Dia bertanya lagi, seterusnya siapa? Jawab baginda, kemudian ibu kamu. Wa fi riwayatin ya Rasulullah man ahaqqun nasi bi husni suhbah qala ummuk summa ummuk summa ummuk summa abak summa adnaka adnak. Dalam satu riwayat, wahai Rasulullah, siapakah yang paling menerima, yang berhak menerima dampingan yang baik? Jawab baginda ibu kamu, kemudian ibu kamu, kemudian ibu kamu, kemudian bapa kamu, kemudian orang yang dekat dengan kamu. Hadis ini cerita tentang kedudukan ibu. Sahabat Nabi datang bertanya, ya Rasulullah, siapa dia orang yang paling layak berkawan dengan saya, berdamping? Sahabah. Sahabah ni mana teman yang duk tepek semua, gerak sekali semua, tu sahabah dia panggil. Siapa orang yang paling berhak mendapat husni sahabati, teman yang baik? Berteman yang baik, berteman yang baik, berteman yang rapat. Siapa yang paling layak dapat? Tanya sahabat. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ibu kamu. Kalau nak berkawan, orang nombor satu kena berkawan mak, bukan adik-beradik, bukannya kawan-kawan, mak. Dia paling berhak. Kawan tanya lagi, kemudian siapa? Kemudian mak kamu. Kerek sebut mak. Kemudian mak kamu. Kemudian bapak kamu. Nabi sebut 3 kali mak, menunjukkan 3 kali ganda hak mak dari sudut menemani dia berbanding bapak. Dah guana pula. Bapak tak ada beri nikmat ke? Tak. Bapak beri nikmat. Sebab ada pak itulah ada benih. Benih masuk dalam rahim ibu, mengandunglah si ibu. Tak ada benih bapak, tak mengandunglah. Dah bapak lagi apa dia? Bila dah beranak jadi anak, bapak lah hak kena jaganya, bagi duit belanja. Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Dan wajib atas orang yang dilahirkan untuknya anak. Allah guna ibarat tu. Wa 'alal mauludi lahu, wajib atas orang yang dilahirkan untuknya. Mauludil lahu, dilahirkan untuknya. Makna anak tu lahir. Lahir tu jadi nak jadi hak siapa? Lahir tu nak jadi hak ayah. Allah guna kata lam tu, lahu, milik dia. Anak milik bapak. Sebab tu dinasabkan daripada bapak. Tak ada kaitan apa dah. Beranak tu nasab pertama bapak dulu. Kecuali anak lahir luar nikah, tak ada bapak, nasab kat ibu. Dah ada bapak dah. Selagi ada bapak, nasab kat bapak. Dan anak yang dilahirkan untuk dia, anak itu maknanya bapak, wajib atas diri dia apa dia? Rizquhunna, bagi rezeki pada perempuan yang melahirkan anak untuk diri dia. Sebab perempuan tu beranak untuk dia, anak jadi milik dia, kena bagi rezeki kat bini dia tu. Wa kiswatuhunna, dan bagi pakai pada isteri dia bil ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf. Orang tahu belaka apa dia kena buat. Tu bapak dan mak. Bapak nak boleh ni, mak menderita. Menderita berapa lama? Bapak macam mana? Menderita pertama mengandung. Mengandung tu berat 9 bulan. Lepas mengandung mesti beranak. Beranak tu derita, boleh mati.
Kalau mati kerana beranak, mati syahid, syahid akhirat. Anak yang besar tu nak keluar lubang yang sempit, yang tak tergambar di akal kita, tak ada adatnya, boleh keluar. Keluar tu sakit. Kita muntah sakit dah. Kita sakit muntah. Nak keluar barang dalam perut ni, duk wek nak muntah tu sakit dah. Keluar barang dari perut ni, naik ke tekak ni, keluar ke mulut ni, sakit. Nak berak, tarik kerah orang kata, sakit. Sembelit, nak boleh keluar dah, hingga jadi buasi. Keluar benda kecil daripada lubang tahi jadi buasi, sakit. Perempuan beranak lubang sempit yang boleh menghadapi kematian. Bila mati tu mati syahid akhirat, 2 kali berat. Dan lepas beranak boleh tahu tak? Lepas beranak dia jaga pula. Tu Allah kata wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahra. Mengandung dia dan berpisah susu dengan dia 30 bulan. Mana dia sampai ke 30 bulan. Buat apa? Jaga anak. Bapa bagi rezeki pada perempuan yang jaga anak dia. Bapa bagi pakaian pada perempuan yang jaga anak dia. Hak jaga perempuan tu lah. Kenapa Allah kata 30 bulan? Ayat lain Allah kata wa fisaluhu, apa nama, fi amain, bercerai susu dalam tempoh 2 tahun. Maknanya 2 tahun 24 bulan. Mana start pada beranak, dia akan menyusukan anak dia sampai 24 bulan, 2 tahun. 24 bulan campur dengan mengandung, paling cepat mengandung, paling pendek mengandung 6 bulan. 24 bulan campur 6 bulan jadi 30 bulan. Tu Allah kata salasuna syahra, 30 bulan. Wa hamluhu, dan mengandung dia, wa fisalu, dan pisah susu dia 30 bulan. Ayat saya baca tadi. Ayat selagi sebut wa fisaluhu fi amain, bercerai susu dalam masa 2 tahun. Jadi 2 tahun 24 bulan. Tadi 30 tak 24, tinggal 6 bulan. Makna sekurang-kurang mengandung 6 bulan. Dan terbukti pada kajian sekurang-kurang mengandung 6 bulan. Kalau anak itu beranak, perempuan itu beranak, tak cukup 6 bulan, anak tu mesti membenih awal lagi. Tak mungkin belum 6 bulan. Kat situ boleh nasabkan anak tu luar nikah ke atau dah nikah. Kahwin sekarang bulan 1 hari bulan Januari dia kahwin. Ni kena ikut bulan Islam, bukan kena ikut bulan Masihi. Bulan Islam 29 ke 30. Ambil 30. 6 bulan 60, 30 kali 6. 30 kali 6, 180 hari. Dia kahwin 1 Januari, campur 180 hari, beranak pada hari 179. Tak cukup 6 bulan. Maknanya dia mengandung bukan 1 Januari, mengandung 31 Disember. Akad nikah 1 Januari, berarti anak tu 2 nikah. Minimal 6. Maksimal boleh lagi 2 tahun. Nak jumpa mengandung 2 tahun. Kata Al-Imam Syafi'i, dia pernah jumpa orang mengandung lebih lama lagi, bukan 2 tahun. Oh, tak ada jumpalah kita hari ni je mengandung sampai 40 tahun ni. Sakit jiwa 2 tahun sakit jiwa dah buat perut. 9 bulan sakit perut dah. Berat perut dah. Makna panjang tempoh mengandung. Minimal 6 bulan. Itu azab. Lepas mengandung 6 bulan, beranak keluar, jaga 2 tahun pula. Jaga anak 2 tahun ni, itu hak suami yang isteri kena buat. Dan suami kalau isteri minta upah, dia kena bayar upah untuk jaga anak. Sama ada masih lagi isteri dibayar upah kerana menyusu, atau dah bercerai, bayar upah kerana menyusu anak sampai 2 tahun. Lepas 2 tahun, itu hak isteri. Nak sambung lagi ke susu ke, nak berhenti dah. Sebab menyusu ini penat. Tanya muslimat lah, saya tak tahu, saya tak menyusu. Penat. Melibatkan apa yang dia makan, diminum oleh anak. Apa dia makan, dia minum, dia ambil oleh anak. Badan dia kalau panas,
panahlah. Sejuk-sejuklah. Panas hari makan, panahlah anak. Sejuk hari makan, sejuklah anak. Makan daging banyak, panah baranglah anak. Makan ikan banyak, sejuk sikit anak. Contoh. Itu dikaji oleh pakar-pakar pemakanan, kesan makanan terhadap anak. Maknanya ibu cukup 24 bulan, 2 tahun, hak dia pula nak tentukan nak sambung ke tak. Kalau nak sambung menyusul lagi boleh, pak kena bayar. Muslimat pernah buat klaim tak dengan suami? Tak pernah tak? Balik ni buat klaim, buat tuntutan, hantar kat suami ni, minta bayar. Kalau nyusul anak lah. Kalau sab susu lembu tak nak cerita. So ibu, oleh kerana penderitaan si ibu tadi, pertama mengandung, kedua beranak, ketiga menyusu, 3 keadaan, maka Nabi gambarkan hak ibu 3 kali ganda berbanding ayah. Dah habis 3, marilah bapa. Maka hadis menggambarkan kedudukan ibu mulianya yang perlu ditemani berbanding hak bapa. Walaupun dua-dua mesti kita jadi penemang terbaik, kedudukan tertinggi ialah pada ibu. Wallahu ta'ala alam. Kita sambung lagi insya-Allah dalam kuliah akan datang. Aqul qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabi bihaqqi imanina bi khatamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Ada satu brosur yang diedarkan untuk kupon pembelian tanah dan juga wakaf untuk pusat tarbiyah Islamiah di Teluk Tapang ataupun Pasti Al-Mawaddah. RM20 satu kaki persegi. Kalau ikut target saya nak baca ayat seterusnya, cerita bab ni lah, bab wakaf. Itu tak ada lah hari ni. Dah tak ada elan wakaf. Jadi tuan-tuan muslimat semua, muslimin semua, ambil peluang lah, RM20 saja wakaf untuk hari akhirat kita. Hari ini khutbah Jumaat saya di Masjid Bukit Berangan, Masjid Bukit Berangan. Dan kuliah maghrib macam biasa di Masjid Batu Enam, Kitab Baharu Malam. Wallahu ta'ala alam.